الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah tuan-tuan, seperti biasa terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan, kesihatan dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama pada malam ini bagi menyambung pengajian kitab kita. Kita akan sambung masih lagi tajuk yang kelima, iaitu cara menjaga faraj mengikut peraturan yang diperuntukkan di dalam agama kita. Anggota yang kelima daripada 7 anggota. Jadi 7 anggota yang dikurniakan kepada kita, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya untuk menjaga mengikut peraturan yang diperuntukkan. Bagaimana cara kita nak jaga 7 anggota ini menurut peraturan ataupun cara yang telah ditetapkan ataupun diperuntukkan. Sebelum ni kita bincang anggota yang kelima ni, cara nak jaga faraj ini. Malam ni kita akan bincang cara dia, iaitu cara nak jaga farah, meninggalkan perkara haram dan juga perkara makruh. Sebelum ni dia cerita peranan ataupun dipanggil tujuan faraj dari sudut agama. Maksudnya kita menggunakan faraj kita ataupun zakar kita, farah ni dia merakumi zakar lah, untuk dapat pahala. Jadi cara kita guna setiap anggota kita ini untuk mendapat pahala wajib dan juga pahala sunat. Walaupun farah, anggota farah juga ada tujuan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk kita dapat pahala sunat dan juga pahala wajib. Sebelum ni kita dah cerita. Iaitu cerita sebelum ni, jima' itu kena niat untuk dapat pahala, niat untuk dapat zuriat. Sebab itu dipanggil pahala pasif. Setiap kita dapat anak kita dan bergenerasi, anak cucu cicit sampailah bila-bila, itu dipanggil pasif itu. Sampai bila-bila kalau niat kita cantik ketika kita jima' itu menyebabkan kita akan ada pahala. Kita menggunakan zakar kita ataupun farah kita ini untuk dapat pahala sunat. Baik, malam ni pula masuk tajuk baru, iaitu cara bersyukur. Cara bersyukur ni bahasa syarak. Bahasa kita, cara kita nak guna faraj kita dan zakat kita ini untuk mengelakkan daripada benda haram. Jadi kita nak, supaya kita tahu cara nak jaga. Cara jaga mudah aja, kita dah tahu. Tinggalkan benda yang haram dan makruh, dalam masa sama buat benda wajib dan benda sunat. Itu cara dia. Cuma malam ni dia nak cerita apa yang perkara haram guna zakar itu, supaya kita boleh tinggalkan. Kita tinggalkan, tak guna farah kita atau zakar kita untuk benda haram, dan kita guna benda sunat aja. Benda sunat dan benda sunat lah, benda wajib tu jarang lah zakar ni. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Sambung Gustan balik sikit bermula tu. Sepatut dia sambung malam ni. Seperti jima' pada nikah yang batal, itu contoh. Memelihara daripada yang syubhah, tu sambung. Dia gustan sikit. Bermula mensyukurkan anggota ini. Ini anggota ni, anggota ini, yang anggota farah ini. Cara nak bersyukur. Bersyukur ni tuan-tuan, bukan lafaz syukur. Itu lafaz. Syukur ni perbuatan. Iaitu kita menggunakan faraj mengikut peraturan yang diperuntukkan. Kalau peraturan diperuntukkan sunat, kita guna farah tempat sunat. Itu kita panggil syukur menurut istilah agama.
Jadi syukur menurut istilah agama dia kena berperbuatan, bukan syukur mulut. Bukan kata syukur alhamdulillah dia buat benda haram. Syukur alhamdulillah tu sunat. Sunat alhamdulillah sebut. Tapi kita tuan-puan duk ingat syukur alhamdulillah itulah dia syukur. Syukur nikmat. Nabi Allah Taala kata, sekiranya kamu bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu, fa'azidannakum, maka Allah lipat gandakan lagi nikmat. Apa saja nikmat? Mata, bersyukur dengan mata, bersyukur dengan telinga, bersyukur dengan rezeki. Bukan maksud kita cakap syukur dapat rezeki lebih, tapi tak guna apa pun rezeki itu kepada perkara sunat, itu tidak bersyukur. Syukur ini dari sudut perbuatan. Lisan ini sunat sebut, alhamdulillah itu sunat. Tak sebut tak haram. Yang kata kena bersyukur itu kena guna nikmat Allah beri ini mengikut arahan dan perintah. Kalau perintah itu perintah sunat, kita buat. Kalau perintah itu wajib, kita buat. Kita guna mata kita untuk benda wajib, kita guna telinga kita untuk dengar benda wajib, maka kita panggil menggunakan nikmat yang Allah beri itu mengikut perintah dia. Itulah orang yang bersyukur. Bermula mensyukur, bermula perbuatan, kita nak guna farah mengikut perintah Allah Ta'ala ini. Macam mana? Memelihara, ini jaga daripada perkara yang diharamkan. Itulah orang bersyukur. Dia tak guna farah dia, zakar dia ini kepada benda haram, maka orang panggil orang yang bersyukur dengan nikmat farah dan zakar. Mana contoh benda haram? Seperti zina, benda haram, dan liwat, haram. Dan yang ketiga, dan mengeluarkan air mani, haram. Air mani yang haram itu lain daripada tangan isterinya. Adapun mengeluarkan air mani dengan tangan isteri itu tak haram. Dan jari, bukan jari, dan jariahnya, bukan jari, dan jariahnya, yakni dan hamba perempuannya, yakni dan tangan hamba perempuan, bukan jari, dan tangan hamba perempuan. Kalau dia ada hamba, jadi dia tak jima hamba, tapi dia hamba mengeluarkan air mani dengan tangan hamba, tak haram, tak termasuk haram, kerana hamba itu status dia sama dengan isterinya. Dan lagi contoh yang keempat, zina, liwat, air mani, dan keempat, dan memelihara dan menjaganya farah itu ataupun zakar itu daripada yang syubhah, daripada perkara yang syubhah. Tadi zina, liwat dan keluar air mani itu jelas. Syubhah ni benda yang tak jelas. Macam mana benda yang tak jelas haram tu? Seperti contoh benda yang tak jelas haram pun tak boleh buat. Kita elakkan walaupun dia tak haram, tak jelas haram, tapi cuba elakkan juga kerana syubhah. Macam makanan lah, makanan banyak lah tuan, makanan syubhah ni hari-hari lah duk bedah syubhah. Tak jelas haram, tak jelas halal, tu syubhah. Haram jelas tak masuk najis, tak jelas. Halal tak jelas juga. Kalau kita tengok sendiri, dia panggil jelas lah. Tengok sendiri proses itu, proses pembuatan itu, tu dia panggil jelas haram, jelas halal. Jadi boleh makan lah. Macam makan, orang tanya boleh tak makan biskut, ini bukan dari sudut tayyib, ini dari sudut halal. Sebab pemilihan selalu kita sebut, sebelum ni kita sebutkan dua pemilihan makanan. Pertama halal, yang kedua tayyib, ini kualiti. Bukan dari sudut kualiti lagi, sudut halal dulu. Jelas halal. Tapi kalau tak jelas halal, tak jelas haram, tengah-tengah orang panggil, hukum fiqahnya boleh. Dari sudut fiqahnya dia lebih ringan, boleh. Walaupun pemilihan sebenarnya halal, jelas, dan tayyib, berkualiti. Maka macam mana contoh syubhah pada makanan? Tak jelas masuk benda haram. Contoh tuan-tuan, banyak di pasaran. Maggi ni bukan tayyib, tak apalah. Kita bukan nak bincang dari sudut tayyib tu, dari sudut kualiti untuk badan tu, bukan. Dari sudut proses dia campur tak benda-benda yang haram.
Tak jelas benda-benda haram. Walaupun orang yang buat itu adalah orang kafir. Ini tuan-tuan kena ciri pemilihan back to basic balik. Kadang-kadang orang dia tak faham. Apa dia tak faham? Dia tak faham ini pemilihan itu adakah disyaratkan orang Islam buat? Tak. Syarat halal. Walaupun orang kafir buat. Asalkan tak campur najis. Tak disyaratkan kita nak guna, nak makan, mesti orang Islam yang buat. Tak syarat. Nabi kata, Allah Ta'ala sebut, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Betul makan Maggi. Makan Maggi. Maggi dia bedal. Cuma kalau produk hak luar negara, dia tak berani makan pula. Pelik tuan-puan. Kalau produk luar negara, ni produk apa Ustaz jual? US. Oi, mana boleh? Yang dia duduk bedal Maggi tu. Maggi, tak apa Ustaz, bukan US. Oh, gitu. Roti, tuan-puan. Roti. Ada roti Muslim buat? Memang ada. Tapi majoritinya, yang banyaknya ialah orang yang bukan Muslim yang buat. Biskut bukan Muslim yang buat. Banyak makanan-makanan seharian kita yang bukan Muslim buat. Walaupun bukan Muslim tu bukan US, Malaysia. Tak kira lah, dia kira status itu. Kita kadang-kadang anti tak kena pada tempat. Bukanlah nak kempen US. Nak cerita sama je. Bukanlah dia kata, oh, Ustaz mentang-mentang dia jual produk US. Oh, tak, saya tak lobby mana-mana. Saya pemilihan standard piayawan dan muamalah tak ada tuan-puan melobi mana-mana. Yang kita lobby ialah kualiti. Sebab Islam sebut halalan tayyiban. Kalau kualiti itu, walaupun orang bukan Islam buat, kena pilih yang kualiti. Sebab orang Islam buat, ya, tapi tak kualiti, kita tak boleh pilih. Tak kualiti untuk badan kita, tak boleh pilih. Nak-naklah lagilah tuan-puan, tidak halal untuk badan kita. Contoh tuan-puan, orang Islam buat, campur najis. Orang non-Muslim buat, tak campur najis pun. Wajib kita pilih yang tak campur najis walaupun non-Muslim buat. Itu. Jadi, syubhat tu tuan-puan banyaklah. Kalau kita tengok, walaupun dia non-Muslim, tuan-puan, itu tak syubhat. Yakin halal. Tak sedikit pun masuk campuran-campuran najis. Ataupun kita tak tengok, dia panggil khabar mutawatir. Ada orang yang mencerita secara mutawatir, secara orang panggil berangkai. Ada orang ni cerita sama, orang ni pun cerita sama. Sama fakta itu, ada persamaan fakta. Cerita apa? Cerita benda-benda yang ada di dalam makanan ini tanpa najis. Maka boleh dipanggil, setengah ulama kata boleh dipanggil yakin juga. Itu dalam makanan. Ini lagu mana pula syubhah pada jima'? Jima' pada syubhah pun. Tak yakin haram. Di jima' tuan-puan semua ada 3. Pertamanya jima' yang halal, iaitu melalui wati yang halal. Wati yang melalui proses akad nikah yang sah. Yang kedua dipanggil jima' yang haram. Jima' yang haram apa ni? Iaitu jima' yang tidak melalui proses akad nikah. Itu dipanggil zina. Yang ketiganya nama dia jima' yang tak haram, tak halal, duduk tengah-tengah. Jima' yang duduk tengah-tengah ni tuan-puan, nama dia ialah wati syubhah, wati tersilap. Memang dia tersilap, dia sangka bini dia rupanya orang lain. Itu tu dia panggil wati yang tersilap. Wati yang tersilap, itu pun dipanggil wati syubhah. Yang kedua, contoh wati syubhah yang kedua, bukan tersilap. Ini kita nak bincang. Tadi tersilap wati. Ini contoh. Ada yang tersilap wali. Sama juga. Tapi contoh malam ni bukan tersilap wali. Contoh malam ni dia memang sengaja pilih nikah tanpa wali, taklid mazhab orang lain pun syubhah. Jadi contoh syubhah ni banyak tuan-tuan. Kita bagi 3 contoh syubhah. Pertama,
tersilap isteri, sangka isteri dia rupa orang lain. Ada. Hari ni tak ada lah tuan-tuan. Modern zaman moden jarang dah. Yang kedua, syubhah ni tersilap wali. Kan kita belajar wali, ada urutan wali lebih 51 jenis wali. 50, 49, 50 wali kita dah belajar khatam. Kitab Munakahan. Urutan wali tu, dia sangkakan wali dah meninggal, dia terus skip naik atas. Tiba-tiba rupanya ada, belum meninggal. Maka tidak sah langkah wali. Urutan wali mesti diikut. Kalau adik-beradik ada, tak boleh pergi kepada bapa saudara. Adik-beradik dia masih ada. Contohnya ayah dah meninggal. Wali, siapa wali? Bapa ayah dah meninggal. Bapa pada ayah, datuk dah tak ada. Datuk dah tak ada, dia turun pada adik-beradik. Tapi kalau datuk ada, memang datuk lah. Datuk dah tak ada. Bila datuk dah tak ada, ke atas dah tak ada, dia turun adik-beradik. Belum turun bapa saudara. Dia pergi kepada adik-beradik dulu. Dia sangka adik-beradik abang dia dah meninggal, tak pernah nak jumpa. Rupanya abang dia masih ada. Terus ambil orang lain. Itu dipanggil tersilap wali. Syubhah juga. Dia tak sengaja, dia tersilap. Syubhah kita malam ni tuan-puan lain. Mana contoh dia? Seperti jima pada nikah yang batal. Jima pada nikah yang tidak sah. Nikah tu tidak sah mengikut mazhab dia. Yang syubhah itu, jika taklid ia akan ulama yang berkata dengan sah nikah itu. Isu macam mana tuan-puan? Isu dia mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i nikah kena cukup 5 rukun. Rukun nikah. Semua kita dah tahu sebab kita dah menikah semua. Semua tak ingat lah sebab lama dah menikah. Kalau orang baru nak menikah tu dia ingat, dah hafal. Pertama lelaki, kedua perempuan, ketiganya wali, keempat saksi, kelima ijab qabul. 5. 5. Tu dulu kan, Tok Iman tanya, Tok Iman pun dia kacau juga. Time kita nak akad nikah tu lah dia tanya. Kita dah hafal dah, Mam. Iyalah, dah hafal tu lah nak uji ni. Dia uji depan tu, dia lupa tu. Jadi, mazhab lain tak cukup 5. Antaranya mazhab Hanafi, tak wajib ada wali. Dia simple. Tak wajib ada wali. Yang dia kena ada ialah saksi. Dia terbalik. Kita wajib ada wali. Mazhab Hanafi tak wajib ada wali. Hanya syarat mesti ada saksi. Dan kalau perempuan itu rasyidah, perempuan itu cerdik, rasyidah ini, maka dia boleh angkat diri dia sendiri tanpa wali, asalkan ada saksi. Wali tak angkat, boleh orang lain angkat, ataupun diri dia sendiri boleh angkat. Aku nikahkan akadkan diriku, habis akad diri sendiri boleh. Hanafi lebih mudah. Ataupun orang lain yang nak jadi wali, yang nak angkatkan dia imam, angkatkan dia, mana wali? Wali tak ada, boleh. Maka dia taklid mazhab Hanafi tanpa wali. Pergi menikah jauh lah, menikah dekat pun tak apa lah, nak ceritanya contoh aja. Pergi menikah jauh, barulah contoh tu praktikal. Nikah dah kampung, wali duk ada. Menikah di Golok ke, menikah di Thailand ke, wali tak ada. Bukan wali hakim. Wali hakim tu ikut kita. Kita sekarang ni kalau dia menikah jauh pun dia boleh wali hakim. Nikah di Thailand pakai wali hakim, pakai imam di sana. Ini bukan isu wali hakim. Tanpa wali, dia taklid, ya, dia taklid itu jadi syubhah. Tapi kalau dia tak taklid, itu haram, jadi zina. Tu dia kata jika taklid ia akan ulama yang berkata dengan sah nikah itu. Jadi dia taklid mazhab Hanafi, nikah tiada syarat wali, hanya syarat ada saksi. Saksi kena. Dan jika tiada taklid, dia tak telitah pun mazhab Hanafi, ni nikah tanpa wali ni. Jika tiada taklid, nascaya adalah ia nikah itu haram. Haram bukan syubhah. Sebab apa? Sebab apabila dia tak taklid, mazhab Hanafi pun tak iktiraf, mazhab Syafi'i lagilah. Maka mana channel yang dia ikut? Mana ulama yang iktiraf perbuatan nikah dia?
tidak ada mana-mana ulama iktiraf, maka hukumnya adalah haram termasuk zina. Bukan syubhah. Habis contoh tu pan 4 contoh. Telah berfirman, sekarang ni dia nak cerita berkaitan dengan penuntut ni tuan, dia cerita dalil saja, penuntut ni mudah, kita akan baca ekspres. Jadi 4 contoh itu contoh yang haram supaya kita jaga daripada menggunakan farah dan zakar kita dalam ataupun terlibat dengan perkara haram. Kita jaga. Dan penuntut ni dia nak cerita kesan ataupun bahaya dosa besar berzina itu. Telah berfirman Allah Ta'ala pada ketika memuji akan orang yang beriman, yang mendapat kemenangan. Allah Ta'ala puji orang yang beriman ini, yang jaga farah dia. Sehingga Allah sebut pujian Allah ini, mereka ini orang yang cemerlang, mereka ini orang yang mendapat kecemerlangan ataupun kemenangan di sisi Allah Ta'ala. Bukan saja pahala, tapi Allah puji dia, orang yang bagus. Mana pujian Allah? Walladzina hum li furujihim hafizun. Artinya dan sekalian orang yang menjaga, memelihara ni, menjaga mereka itu akan segala farah mereka itu. Farah ni tuan-tuan kita dah sebut sebelum daripada ni. Farah dalam Quran dan dalam kitab merujuk pada 2, zakar dan farah. Istilah dia. Jangan cari zakar, memang tak betul. Dia sebut furujihim sahaja. Tak ada zakar, zukurihim tak ada. Jadi farah itu merujuk pada 2. Orang yang menjaga farah mereka itu kecuali atas kalian isteri. Kecuali yang dia tak jaga dengan isteri. Isteri dia tak jaga. Dia nak guna-guna je. Sebab apa? Sebab itu halal. Bahkan dapat pahala kalau dia niat. Kalau dia tak niat, dunia. Untuk bersedap-sedapan saja itu dipanggil dunia. Itu kita dah bincang belum daripada ni. Beza dunia dengan akhirat pahala ini, dia niat. Kalau dia jimat tanpa niat, itu dunia. Kalau dia jimat, sebelum jimat dia niat, maka dapat pahala perbuatan jimat dia. Ini disebut dalam hadis-hadis yang lain. Antaranya hadis Abi Jamrah disebut pahala dipanggil seperti pahala sedekah, iaitu pahala jimat. Dan sahaya mereka itu dia tak jaga isteri dengan sahaya, dia tak jaga, bahkan dia guna untuk dapat pahala. Yang perempuan, iaitu isteri dan sahaya itu perempuan lah, maka bahawa mereka itu tiada dicela. Dan ketahui olehmu bahawasanya tiada sempurna. Habis, ni mula ayat baru. Maka bahawasanya mereka itu tiada dicela. Orang yang guna farah, maksud jaga farah ini, guna farah pada tempat yang dapat pahala saja. Itu Allah puji. Bahkan mereka ini tidak termasuk orang yang dicela, bahkan termasuk orang yang dipuji. Puji. Kenapa puji? Karena mereka menggunakan zakat dan farah mereka untuk dapat pahala saja. Macam mana cara untuk dapat pahala? Itu dia sebut, iaitu guna dengan isteri dan juga dengan sahaya mereka. Habis, dan ketahui olehmu. Penutup juga. Tadi penutup yang pertama, ni penutup yang kedua. Penutup yang kedua ni, dia cerita apa? Dia nak cerita cara untuk nak jaga faraj. Jadi cara nak jaga farah ni, dia kata maksud cara nak jaga farah, cara nak elak daripada berzina tu. Bukan semata-mata jaga farah, tapi kena jaga anggota lain juga. Kena jaga mata, kena jaga telinga. Nak elakkan daripada benda-benda yang boleh merangsang. Bahawasanya, ketahui olehmu. Apa yang kamu kena tahu? Tiada sempurna memelihara faraj itu, melainkan dengan memelihara mata. Nak sempurna jaga farah tu, nak kena jaga benda-benda yang boleh merangsang ataupun benda yang menjadi perantara kepada perbuatan zina itu. Antara yang kena jaga, melainkan dengan menjaga mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat, dan memelihara menjaga hati daripada memikirkan rupa bentuk perempuan yang elok. Tengok perempuan cantik, dia teringat sebulan. Kena elokkan. Dan memelihara perut daripada memakan syubhah. 3 benda ni. Perut kena jaga. Makan syubhah banyak, mudah terangsang
perkara-perkara mudah terasan zakat dan farah kita untuk membangkitkan semangat pada perkara yang haram, untuk mudah rasa excited kita nak tengok perempuan, tu dia panggil kesam makan benda syubhah tu. Tu kena kurangkan makan benda syubhah. Sebab dia boleh memberi kesan kepada nafsu kita. Nafsu bukan nafsu yang elok, nafsu jahat. Kalau nafsu elok cantiklah. Makan benda syubhah macam makan tukar ali. Tu elok. Tak perlu makan tukar ali. Makan benda sapu benda syubhah tu. Lain macam kena benda syubhah. Tak perlu beli tongkat ahli, tak perlu beli kunyit hitam, tak perlu beli super best power. Ni tak. Ini lain ni. Makan yang syubhah banyak, dia merasan nafsu jahat kita untuk mudah melihat benda-benda yang haram. Tu. Dan daripada bersangatan kenyan, kena jaga juga. Jangan kenyan selalu. Tiap-tiap hari. Jenis dia, habit dia jadi habit lah. Jangan jadi habit. Kalau sakat jarang-jarang kenyang, okey lah. Ni tak. Ni jarang-jarang lapar. Memang kenyang hari-hari. Jarang-jarang lapar. Itu dia memberi kesan kepada kekuatan nafsu jahat kita. Bukan nafsu yang elok. Nafsu elok kita nak kuat. Lepas tu nafsu ni jangan matikan dia. Setengah orang tak faham. Jangan kuat sangat nafsu. Nafsu kena kuat. Nak buat pahala. Tak ada nafsu, payah nak buat pahala. Tak ada nafsu, dia tak ada semangat nak datang mengaji. Dia kena nafsu segar, strong. Nak semangat buat ibadat pun sedap, semayang qabliyah ba'diyah pun kuat, bakit tahajud pun kuat. Bukan nafsu untuk jimat je dah. Jimat lagi lah nak. Sebab apa? Sebab pahala. Ini dah nampak dunia. Kerja jimat aja dia kata. Ayalah bukan dunia, akhirat. Kalau dunia tu tak payah duk buat banyak sangat, buat letih je. Ni dah akhirat. Nak tukar minda. Minda akhirat. Ni orang tak faham, dia kata dunia. Dia kata lelaki tak ada kerja lain. Kerja tu je. Memang kerja tu dia boleh buat. Qabliyah, ba'diyah dia kurang. Tahajud lagi lah dia apa? Tak larat. Dah tak larat tahajud, buatlah sunat yang lain. Tersebut. Masa saya belajar dulu kitab Abi Jamrah. Tok Guru. Abi Jamrah. Baca dua. Satu tengah di pondok, satu lagi dengan babolah. Oh sedap babolah dihura ditik. Kalau bak jemok ditik hura. Tengok Tok Guru bak jemok dia tak nak hura ditik. Malu. Dia kata malu apa? Babolah ni babol daripada Cenok, orang Thailand. Thailand ni macam Kelantan lah, dia semangat. Dia kalau bak tu. Dia ditik je. Dia kata tak apa? Kena hura ditik. Kalau tidak tak faham. Macam mana jimat yang ada pahala, macam mana jimat yang tak ada pahala, jimat yang dunia tak ada niat, nak menikah pun dia niat, dia menikah dua. Dia kata aku menikah dua pun ada niat, bukan nikah untuk bersedak-sedak saja. Dia kata menikah untuk sedak-sedak saja dunia, walaupun 4, tapi nikah kalau ada niat yang elok, 4 ke 10 ke ibadat 10 tak boleh lah, 4 je lah ibadat. Kalau mampu lah, macam dia mampu tuan-tuan. Kita tak mampu. Habis, bersangat terkenyam. Ingat, bersangat terkenyam ni, walaupun halal dan tayyib. Bukan kita pilih halal dan tayyib. Itu asas. Itu pilihan wajib. Pemilihan pemakanan asas wajib mesti 2, tuan-tuan. Kita selalu sebut supaya minda kita trigger. Kalau tak trigger tu pun dia main bedah je. Halal. Tak fikir dah tayyib itu. Hari ni dah hilang tayyib tu. Kena kembali balik. Pemilihan pemakanan, dia panggil pemilihan asas ataupun pemilihan wajib dalam pemilihan pemakanan, 2 piayawan asas. Pertama yang halal, yang keduanya tayyib ataupun berkualiti. Itu asas. Tapi di sini ni, di syukuran ni, kurangkan makanan yang walaupun halal, walaupun terbaik, walaupun berkualiti, tapi ambil sekadar keperluan. Jadi tidak ada yang ketiganya. Pertama halal, yang kedua berkualiti, yang ketiga orang Islam. Tak ada.
Lepas tu kita duduk bedah tu, biskut kita boleh. Jangan bimbang tuan tu. Tak ada. Dia dua je kena jaga. Kenapa yang kena jaga kesemua tu, tiga tu? Kerana yang demikian itu. Yang demikian itu ialah menjaga ketiga-tiga perkara tadi. Yang demikian itu ketiga-tiga perkara. Nak jaga hati, jaga mata, jaga perut tu. Jangan makan kenyam tu. Adalah ia menyeru, merangsang kepada perbuatan zina. Dia boleh membangkitkan nafsu kita, boleh menguatkan nafsu kita untuk melakukan perkara-perkara zina. Sama ada buat zina ataupun dia melakukan perkara yang boleh membawa pada zina. Merangsang untuk dia seronok nak tengok perempuan, itu perantara untuk benda-benda yang boleh membawa pada zina. Yang adalah ia zina itu sebesar-besar dosa besar dengan ijma' ulama. Ittifaq ulama, sebesar-besar dosa besar. Zina paling besar. Kemudian daripada kufur, jadi dosa besar selepas daripada kufur dan membunuh orang. Pertamanya kufur, kedua membunuh orang, ketiga zina. Itu ranking dosa besar. Telah berfirman oleh Allah Ta'ala. Mana firman dia? وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Ini surah Al-Furqan, ayat 67, 68 dan 69. وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. Itu waqaf itu. Itu ayat lain. Mula ayat lain, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Itu salah bagi. Illa man taba wa aman. Jadi muhana tu berhenti. Kat sini tuan dia tak ada buah ayat lah. Dia nak cepat Artinya dan mereka yang tiada mengibadatkan, yakni tidak menyengutukan Allah dengan yang lain. Tidak mengibadatkan mereka itu serta Allah Ta'ala. Maksudnya tidak sekutu Allah Ta'ala dengan yang lain, akan Tuhan yang lain, dan tidak membunuh mereka itu. Itu dia nak cerita ranking dosa besar. Pertamanya kufur, lepas tu dan tidak membunuh, dan seterusnya dia tidak melakukan pembunuhan yang diharamkan. Tak boleh membunuh yang haram. Membunuh apa? Akan nyawa yang menharamkan, akan nyawa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala akan bunuh. Nyawa yang Allah haramkan bunuh, tak boleh bunuh. Kalau tak sampai hukum bunuh, tak boleh bunuh. Tapi kalau memang ditetapkan bunuh, tu tak apa bunuh. Bunuh yang dibenarkan. Melainkan dengan sebenar, melainkan dengan bunuh yang dibenarkan. Seperti qisas, tu bunuh yang benar, bunuh balas. Hudud itu ada dalam peruntukan jenayah. Qisas boleh, rejam sampai mati boleh, bahkan wajib rejam, tak boleh kesian, kan itu peruntukan. Tapi kalau tak sampai bunuh, tiba-tiba hukum gantung, tak boleh, haram. Kena ikut peruntukan yang telah ditetapkan dalam tata cara ataupun dalam sistem perundangan Islam dalam jenayah. Jadi mudah je tuan-tuan, follow je, peraturan dah lengkap. Tak perlu create peraturan baru. Melainkan dengan sebenar, dan barulah bertemu. Dan haram apa dia? Yang ketiga, ini ranking dosa besar. Dan tiada berzina mereka itu. Dan mereka itu tak berzina. Dia cerita dosa besar. Tak membunuh, tak kufur, tak membunuh, tak berzina. Dan barang siapa mengerjakan akan demikian itu, siapa mengerjakan perkara dosa-dosa besar yang disebut tiga tadi, nescaya berjumpa ia mereka itu akan seksa. Nescaya mereka akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau akan telaga dalam api neraka. Maksudnya ataupun akan dimasukkan mereka itu, dihumban mereka itu ke dalam neraka, ke dalam telaga yang berada di bawah, di patak neraka Jahannam. Dan diganda, ditambah, yudha'af lahul azab, dan ditambah azab lagi.
Digandakan baginya akan seksa pada hari kiamat. Ditambahkan lagi azab, ini seksa mereka itu pada hari kiamat. Dan berkekalanlah ia mereka itu padanya, yakni dalam neraka. Di kekal ini ada qaid, sekiranya i'tiqad mereka tak betul. Jika i'tiqad bunuh dan zina itu halal, i'tiqad mereka tak betul. Tapi kalau kesalahan dengan sebab zina, dengan sebab bunuh, dengan sebab panggil apa itu zina dan bunuh, tapi i'tiqad dia masih i'tiqad haram, cuma dibuat juga walaupun haram, maka tidak selama-lama dalam neraka. Habis dosa dibakar dalam neraka, kembali balik dalam syurga. Di sini yang kata kekal ini dalam syurga dan neraka ini, sekiranya i'tiqad dia bunuh dan zina itu halal. Dihina akan mereka itu, melainkan mereka itu yang taubat, melainkan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah terima, maka Allah taala akan ampunkan dosa mereka dan elakkan daripada kekal di dalam neraka. Ini taubat. Taubat kes bunuh dan juga taubat kes zina ini. Dan firman Allah Ta'ala, dan terakhir tuan, dalil yang terakhir, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini terakhir dalil sebelum penutup di hadis. Artinya dan jangan menghampiri kamu akan zina. Wala taqrabu, jangan hampir kepada kamu dengan zina. Ni uslub ataupun gaya bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Jangan hampir ni. Maksud apa? Maksud dia larangan hampir ini, dia panggil lebih mubalaghah daripada larang zina. Dia tak guna larang zina, tapi dia kata jangan hampir dengan perbuatan zina. Dia tak kata jangan kamu berzina terus. Dia kata jangan kamu menghampiri perbuatan zina itu. Ini gaya bahasa secara mubalaghah, secara bersangatan nak menceritakan bahayanya kesan panggil apa? Zina itu. Ini dia panggil apa? Larangan ini dipanggil larangan wasilah. Bukan larangan zina, bukan. Bukan larangan, bukan dia panggil tegahan maksud. Tegahan maksud ni, tegahan zina itu dipanggil tegahan maksud. Maksudnya apa? Objektif. Objektif larangan ini apa dia? Zina. Maka larangan direct kepada objektif larangan. Larang zina, tidak. Di sini bukan larangan maksud, bukan larangan direct kepada objektif yang dikehendaki oleh Allah. Tapi dipanggil apa? Dipanggil larangan wasilah. Apa maksud larangan wasilah? Iaitu segala bentuk wasilah perantaraan yang boleh membawa kepada zina, semua diharam. Kenapa Allah guna larangan bentuk perantaraan ini? Allah nak cerita dahsyat dan bahayanya zina itu, sehingga mana bukan saja zina itu larang, bahkan awal-awal lagi Allah larang. Bahkan awal-awal lagi larang. Ini banyak dalam Quran tuan, kreativiti, panggil apa? Bahasa, kepelbagaian bahasa menunjukkan kreativiti Al-Quran itu, kayanya bahasa Al-Quran itu. Yang kita mesti faham. Seperti contoh yang sama tuan, larangan perantaraan ini, segala bentuk perantaraan haram, melihat boleh membawa perantaraan kepada zina, haram. Apa saja perbuatan dengan perempuan tersebut yang boleh membawa akhirnya zina, semua ditutup, semua haram. Berdua-duaan, belum lagi jima, tapi dah diharamkan. Kenapa? Berdua-duaan itu perantaraan, intro kepada zina. Ini boleh membawa perbuatan ini, akhirnya dia boleh membawa kepada zina kalau tidak ada kekuatan untuk kawal. Itu haram berdua-duaan, haram melihat yang tidak dibenarkan. Itu dipanggil larangan wasilah. Contoh lagi gaya bahasa yang sama, iaitu Allah sebut la
wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu kata uff. Jangan kamu cakap uff kepada dua ibu bapa kamu. Wala tanharhuma, dan jangan kamu tengkin mereka. Uff tak boleh, apatah tengkin. Maknanya tuan-puan, uff pun tak boleh, apatah lagi benda yang lebih besar daripada uff. Ini pun gaya bahasa yang kreatif yang mesti kita faham. Jangan kata benda lain boleh, oh je tak boleh. Itu jenis, orang panggil apa? Jenis luruh bendur, jenis bodoh. Jenis orang panggil apa bengat, orang panggil bahasa saya bodoh. Bebal lah, jenis bebal. Bahasa kita dia panggil bodoh tu satu. Apa Kelantan panggil? Bengat tu lain. Apa dia panggil? Dia panggil apa je? Panggil apa jenis lembab. Dia lembab. Dia faham betul. Jangan kena cakap direct dengan dia. Tak boleh cakap kiah-kiah dengan dia. Tak ingat tu apa. Bahasa ni kena guna hari-hari. Saya banyak bahasa Kelantan ni tak banyak tak guna. Lupa banyak. Di rumah gunalah tuan dengan tuan tak guna. Balik di rumah sekejap aja kan. Dia guna bahasa tu jarang. Jadi dia hilang lah. Tu bahasa dan ilmu tu pun kena guna. Setengah orang tu dia main bahasa dia je. Tengok orang Kelantan, dia tak tukar. Dia takut hilang. Mengajar apa bahasa Kelantan. Ada kawan saya mengajar apa bahasa Kelantan. Dia kata tak sedap lah. Dia kata kalau aku mengajar bahasa KL, rasa kekok. Dia bedah bahasa dia. Macam Kedah, bahasa dia. Kedah. Saya ni kesian kat tuan-puan. Aku tak faham. Tak kena cari translator bahasa Kelantan pula. Kalau bahasa Kelantan yang normal orang panggil biasa-biasa tu boleh faham lah. Saya pakai bahasa lama sendiri, tak faham lah. Baru faham lah. Okay, Jadi tak boleh. Apatah tinggi suara, haram. Meninggikan suara dengan ibu bapa haram. Tengkim dia haram. Kenapa? Kerana pun tak boleh. Tu tinggi suara. Payah tuan-puan dengan ibu bapa kita ni, sangat payah, sangat kena berhati-hati. Silap sikit tak boleh. Orang Kelantan kata Allah. Allah tu tak boleh. Allah dia tu. Mak kata ambil air. Allah. Tak boleh Allah. Allah. Tak boleh, haram. Dia kata senyap tak cakap apa. Muka je masam. Tak boleh juga. Muka masam pula. Kan? Dia protes. Tak boleh protes. Dia kata jangan kata protes je. Tak boleh. Tak menjawab pun haram. Bahkan kena, kalaulah panggilan ibu bapa panggil, kita duduk tengah semain sunat boleh jawab. Wajib menjawab panggilan ibu bapa. Last sekali tuan-puan, telah menceritakan Nabi tu. Dan jangan menampiri kamu akan zina, kerana bahawasanya zina itu adalah ia zina itu maksiat yang sangat keji dan sejahat-jahat jalan. Jalan ni wasilah. Sejahat-jahat perantaraan. Artinya sejahat-jahat pekerjaan. Kerjaan itu perantaraan. Telah menceritakan oleh Bukhari dan Muslim. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Mas'ud bertanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dosa yang lebih besar pada sisi Allah Ta'ala? Ibnu Mas'ud tanya Nabi, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala? Bersabda ia Rasul, bahawa engkau jadikan bagi Allah Ta'ala akan yang mengutui. Yang ini kufur, syirik. Ini nak ceritanya kamu syirik kepada Allah, itu dosa paling besar. Dan padahal ia Allah Ta'ala jua, yang disedankan, padahal ni mana sedangkan ia Allah Ta'ala sahaja menjadikan akan dikau. Hanya Allah sahaja menjadikan kamu. Kenapa kamu nak menduakan Allah? Tak boleh menduakan Allah. Dia panggil syirik, menduakan Allah. Orang kahwin dua, syirik juga. Dia panggil syirik dengan bini dia.
Syirik dengan bini ni tak kufur lah. Cuma menipu tu haram. Jangan syirik. Dia baik dia tak buat bini dia. Kalau bini dia tahu, abang jangan syirik man, haram. Syirik menduakan Allah. Habis yang kedua, bertanya aku, bersabda ia, bahawa engkau jadikan bersembah aku, yang ni bertanya, bersembah ni bertanya, bahasa lama tu kan, bertanya aku bahawasanya demikian itu sesungguhnya dosa yang sangat besar. Bersembah aku, bertanya, ini bersabda. Kemudian apa? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah kata, jangan kufur kepada Allah Ta'ala, dengan menduakan Allah Ta'ala, bahawasanya menduakan itu dosa yang sangat besar. Tu. Bersembah aku, bertanya, bersabda aku, kemudian apa? Selepas tu, kemudian ni, selepas tu apa lagi ya Rasulullah? Bersabda ia ya Rasulullah, bahawa engkau bunuh anak engkau. Dosa yang kedua, dosa besar yang kedua. Bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa makan ia serta engkau. Oh, payah bahasa tuan-tuan. Maksud apa? Takut miskin. Tu je bahasa dia nak cerita. Takut miskin, bunuh anak. Payah nak jaga. Susah. Kita hari ni tak bunuh, rancam lah. Perancang. Rancang kerana takut miskin, makruh. Tak haram. Makruh. Tapi harus kiranya ada sebab lain. Sebab untuk nak bagi isteri tu nutrisi yang cukup dulu, bagi tenaga yang cukup, 3 tahun cantik, barulah dapat anak baru. Itu, perancangan itu harus, tak haram. Tapi kalau takut, makruh. Ada setengah ulama kata haram. Merancang tak nak anak kerana takut miskin, haram. Qaul yang kedua yang ringan ni adalah makruh. Kerana membunuh anak itu takut bahawa makan ia serta engkau. Jadi takut engkau papa, takut miskin, tu takut makan serta engkau tu takut tak cukup makan. Tu. Bersembah aku, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Aku tanya lagi Rasulullah, apa lagi dosa yang ketiga Rasulullah? Lalu Rasulullah bersabda, ya Rasulullah, bahawa engkau berzina akan perempuan mana? Orang yang hampir dengan rumah engkau. Maksudnya hampir ni Nabi nak cerita jiran engkau, sama ada jiran rumah engkau, sebelah rumah engkau, ataupun jiran satu kampung. Kenapa? Karena wajib berbuat baik dengan jiran. Ini Nabi nak sebut dalam satu satu benda, Nabi nak sebut beberapa poin yang lain. Umumnya bukan saja berjimat dengan berzina dengan jiran tu haram, dengan mana-mana perempuan haram. Tapi Nabi nak cerita apa ni? Lebih-lebih lagi Nabi kata jangan berzina dengan jiran, sama ada jiran sebelah rumah ataupun jiran kampung kamu. Double haram. Double haram. Haram pertama jima. Jima pula dah. Zina. Haram yang kedua, haram dengan sebab apa? Dengan sebab tak berbuat baik kepada jiran. Itu dua haram tu, double haram. Boh satu lagi triple haram. Habis. Jadi haram ni tuan banyak tuan. Jangan ingat haram satu benda ni, wallahu a'lam. InsyaAllah akan datang kita akan sambung tajuk baru, faslun yang ke-6 dan yang ke-7 dah combine sekali. Tajuk akhir insyaAllah bulan depan, tajuk terakhir untuk kitab pertama. Dia ada 3 kitab semua. Masuk kitab yang kedua bulan akan datang. Haram ni tuan, dia orang panggil apa? Banyak benda haram ini. Kita dah nampak satu benda kadang-kadang. Ada benda yang terbanyak, benda-benda yang termis itu, banyak benda yang termis. Haram zina. Satu. Haram, orang panggil apa? Haram menyakiti orang. Umum. Apa saja menyakiti haram. Mengumpat termasuk menyakiti.
Banyak. Haram dan lebat menyakiti ni tuan banyak. Tapi lebih-lebih lagi, kalau jiran, ada dua haram. Mengumpat kat jiran, pertama haram mengumpat, yang kedua haram kerana tak berbuat baik dengan jiran. Itu dia panggil, banyak benda yang kita kena jaga. Soal haram ini kena alert. Perbuatan-perbuatan boleh membuat pada haram. Haram mengganggu tuan-puan. Kadang-kadang kita, suara kita, pasan buka radio kuat, karaoke di rumah, ada kata ini rumah aku, siapa nak halang harta aku, ya, tapi ada etika dalam perundangan syarah. Ini dunia ni Allah Ta'ala letak, Allah Ta'ala punya, bukan bapak kamu punya. Sebab itu tak boleh berkaraoke mengganggu orang. Karaoke itu rumah dia tak apa ya, tapi kalau suaranya boleh mengganggu jiran, haram. Kenapa? Karena ganggu, dia panggil menyakiti. Itu menyakiti dari suara. Dia kata karaoke haram, tahu-tahu. Baca Quran, tak boleh juga. Quran, baca Quran kuat, boleh mengganggu jiran nak solat, ganggu jiran nak tidur. Anak-anak dia, baby dia ada baby. Ataupun dia duduk tidur, siapa suruh tidur? Memang dia tidur. Mana boleh tanya siapa suruh tidur? Kita pandai nak buat macam kita. Kita dah bangkit pukul 3 pagi tahajud, baca Quran kuat. Baca Quran. Kalau boleh buka kaset, buka apa? Buka radio. Haram, semua kerja haram. Suara tuan haram, suara haram. Termasuk menyakiti. Aroma pun tak boleh. Aroma, bau-bauan. Ini benda-benda yang kita perlu alert, kita perlu jaga kesemuanya. Kadang-kadang kita terlampau tak berapa fokus kepada peraturan Islam, tapi terlupa benda-benda yang remeh tapi bawa pada haram. Contoh tuan-puan, bela kucing. Bela kucing, aroma kucing dia semerbak masuk kepada rumah jiran. Jiran kena pakai macam ni, pakai emas, tak tahan. Kenapa? Rumah sebelah bela kucing. Nak bela kucing boleh, tapi jangan kacau orang. Jangan berak depan rumah orang. Jangan masuk rumah orang kacau. Belaan apa, binatang belaan kita. Jangan bulu merata rumah jiran. Jangan taik kucing ini, walaupun kita tak letak rumah dia taik kucing di rumah kita, tapi bau itu sampai rumah dia, kena jaga bau. Sampai Nabi kata kalau bau masakan semerbak sampai ke rumah jiran, jadi tanggungjawab kita kena bagi kepada jiran kita. Itu dari tasawufnya. Kita tak adalah sampai tahu tu. Masak apa pun tak ada bagi kepada jiran pun, tak apa lagi lah masakan itu. Itu pun dikira mengganggu juga, mengganggu nafsu dia. Amboi, sedapnya kari. Kari nasi, kari ayam, kari mamak. Apa dia kata, kalau boleh lah ya Allah, meleleh helium. Aroma kena jaga tuan. Lagi-lagilah aroma di dalam sembahyang. Jangan tuan. Ini benda-benda yang remeh yang perlu kita jaga. Aroma di sembahyang ini mengganggu orang lain sembahyang jemaah, itu tak boleh. Bau badan kita tak boleh, haram. Bau badan yang kuat yang boleh mengganggu orang sembahyang di sebelah kita, hukumnya adalah haram. Haram aridi dia panggil. Dengan sebab apa haram? Dengan sebab mengganggu. Kita nak cerita gangguan, apa dia perbuatan haram dengan sebab mengganggu itu. Tak boleh. Sebab itu sunat kena pakai spray sebelum datang bagi orang lelaki tuan. Kenapa bagi orang lelaki sunat kita pakai wangi-wangian? Memakai wangi-wangian ketika solat itu sunat. Kenapa? Kerana zati. Pertama yang dipanggil sunat zati. Sunat hukum dia kita memakai wangi-wangian. Hikmah dia untuk, ini hikmah saja. Tapi dia hukum tu adalah hukum zati. Hikmah dia untuk menjaga jemaah ataupun orang lain supaya tak ganggu dengan sebab aroma kita. Kita kalau di rumah okey tuan, ketika solat macam ni okey. Waktu yang paling bahayanya ialah ketika kita solat di office. Kita daripada pagi lagi sampai asar pakaian yang sama, sembahyang jemaah, ketika tu agak bahaya. Dia semerbak lain. Dia semerbak lain. Sebab apa? Sebab
dah berpagi-pagian habis dah, berpetang-petangan pula, dah orang panggil apa, seharian dia akan mengeluarkan macam-macam aroma. Itu bahaya. Jadi kalau kita, tumpang kita sendiri yang tahu, kalau kita nampak boleh mengganggu orang, tak apa, tak perlu kita sembahyang seorang diri, tak perlu pergi jemaah. Jangan nak nampak jemaah sahaja, tapi kita tak nampak boleh mengganggu orang. Itu semua kena elok. Kadang-kadang kita yang terpaksa kena tutup hidung. Kiri kuat sangat, kanan kuat sangat, memang pitahan kita. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal 'ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.